Kembali lagi bersama saya, Wani Carey, host anda dalam Breakout at Didik TV. Okey, untuk segmen kali ini, Wani bersama Cikgu Hilmi akan berkongsi dengan anda tips untuk menjawab kertas Sains 2. Cikgu, boleh kongsikan tips yang cikgu ada untuk pelajar semua? Kalau saya nak berkongsi tentang macam mana nak menguasai topik-topik yang ada dalam sains, especially akan membantu nanti pelajar untuk jawab kertas 2 dengan baik. Yang pertama adalah dengan cara kita buat, kita permudahkan kita punya nota pembelajaran kita dalam bentuk peta minda. Jadi sebenarnya pelajar dia akan nampak macam the whole concept tu dekat dalam satu gambar aja. Okey, itu sangat membantu sebenarnya sebab kadang-kadang pelajar ni dia tak nampak perkaitan antara benda yang dia belajar dengan satu lagi tu kan. Jadi kita buat peta minda. Dan yang kedua adalah kenal pasti istilah-istilah penting sebenarnya macam perkataan saponifikasi, iaitu proses pembuatan sabun. Benda-benda macam tu sebenarnya sangat membantu pelajar sekurang-kurangnya dia dah tahu. Bila sebut je perkataan tu dia dah ada idea tentang apa sebenarnya proses sains kat situ. Yang ketiga adalah menggunakan akronim-akronim tertentu ataupun macam benda pendek lah supaya kita lebih senang ingat. Sebab kalau banyak-banyak ni macam tak ingat kan. Antara dia contoh macam kita nak ingat alloy, okey, jenis-jenis alloy. Macam saya selalu pesan dengan pelajar saya, kalau macam mana nak hafal gangsa. Gangsa tu diperbuat daripada apa? Jadi kita hafal gangkuti, gangsa, kuprum, timah. Jadi secara tak langsung membantu pelajar untuk mengingat. Pelajar sekarang kan dia memori dia pun macam 2 GB je kan sebab dia banyak hafal benda-benda lain. Jadi kita bantu pemudahkan dia orang dengan perkataan yang akronim. Dan satu lagi adalah dengan buat jadual perbandingan. Sebab saya rasa bila buat jadual perbandingan, pelajar ni dia nampak terus. Sebab kalau kita tengok dalam konten ataupun kandungan tingkatan 4 dan 5, ada banyak yang hampir sama. Macam contoh meiosis dengan mitosis, kembar seiras dengan kembar tak seiras. Jadi kalau dia dapat buat dalam bentuk jadual, so dia dapat hafal dengan lebih baik lah untuk kedua-dua tu. Oh, berjadual tu lebih kepada kalau ada orang kata comparison ataupun similarities lah kan cikgu? Betul. Okay, dan selebihnya kena buat mind map, kena buat orang kata keyword sendiri supaya mudah untuk kita sendiri yang hafal. Okey, kepada anda semua, tu Cikgu Hilmi dah kongsikan tips untuk anda. Tak ada yang kata tak boleh lagi jawab kertas sains. Jangan anggap kertas sains ni susah. Sebab kalau kita banyakkan buat latihan, mesti boleh jawab punyalah. Dan mesti boleh skor kertas sains nanti. Okey, jadi itulah dia tips yang telah diberikan oleh Cikgu Hilmi. Tapi sebelum kita akhiri, kita saksikan dulu paparan yang telah disediakan. Saya Cikgu Nur Helmi bin Abdul Muttalib daripada SMK Jelun Kedah. Saya merupakan guru cemerlang sains yang dah berkhidmat lebih kurang 13 tahun. Dan bila saya dapati pelajar-pelajar ni ramai yang dia suka tidur, dia tak minat nak belajar. Okey, jadi saya cuba libatkan pelajar ni dengan sebanyak mungkin aktiviti yang dia boleh buat dalam kelas semasa dia belajar. Saya mulakan dengan pendekatan flip classroom. Iaitu sebahagian daripada pembelajaran yang berlangsung pada hari tersebut telah dilakukan sehari sebelum oleh pelajar-pelajar melalui tontonan video dekat YouTube. Kemudian dia orang boleh tengok video tu di rumah ataupun di mana-mana sajalah yang bergantung kepada pelajar berada. Eksperimen untuk dirancang oleh guru untuk dilangsungkan oleh saya sendiri. Dan seterusnya dapatan daripada eksperimen tadi akan dicatatkan dalam borang yang disediakan dan kemudian pelajar akan berbincang sekali lagi apakah yang sebenarnya yang berlaku menerusi pemerhatian mereka. Dan pelajar perlu menggunakan kreativiti dan juga daya pemikiran kritis mereka, okey, untuk mereka menentukan bahan apa sebenarnya yang ada dalam sampel yang diberikanlah. Okey. Dan akhirnya kita boleh nampak juga macam mana pelajar tersebut bersungguh-sungguh dan juga bekerjasama dengan rakan untuk mendapatkan jawapan yang terbaiklah daripada penyiasatan yang dia buat.
Dan sebenarnya pelaksanaan PAK 21 ni adalah sangat mudah, iaitu guru boleh menggunakan apa-apa yang ada di sekeliling untuk menjalankan aktiviti dengan pelajar. Dan saya nak buat juga pendekatan PAK 21 ini sangat membantu dalam menyediakan pelajar dengan kemahiran-kemahiran yang diorang perlukan, seperti kemahiran berkolaboratif bersama rakan, kemahiran mereka untuk berfikir secara kreatif dan kritis, dan seterusnya menyampaikan idea mereka dengan lebih baik dengan peningkatan pada skill komunikasi lah. Dan kemudian kita dapat lihat juga dengan jelas bagaimana pembentukan nilai-nilai murni kepada pelajar dapat diterapkan semasa aktiviti PAK 21 dijalankan. Okay, dan sebab saya merasakan sebenarnya pembelajaran abad ke-21 ni merupakan satu pendekatan yang sangat mudah, tidak menyusahkan dan sangat memberi impak pada pembelajaran murid. Jadi saya sangat menyerulah kepada guru-guru di luar sana supaya sama-samalah kita tingkatkan kualiti pengajaran kita supaya kita jadi guru yang lebih baiklah untuk anak murid kita dalam menyediakan anak-anak murid kita ni dengan kemahiran yang diperlukan oleh dia orang semasa dia orang keluar bekerja nanti. Itu dia paparan yang telah disediakan untuk anda semua. Jadi cikgu, boleh tak cikgu berilah sedikit pesanan ataupun kata-kata semangat yang terakhir untuk pelajar yang akan menduduki kertas sains nanti? Kalau daripada saya sendiri, saya rasa persediaan daripada murid tu perlulah mencukupi lah. Jangan kita macam kita nak pergi berperang tanpa kita bawa senjata yang mencukupi. Macam itulah juga kita nak pergi peperiksaan. So lengkapkan diri kita dengan ilmu dengan betul. Baca soalan tu nanti dengan teliti, gariskan kata kunci ada pada soalan, ada pada jawapan. Walaupun benda tu nampak macam remeh, tapi sebenarnya sangat membantu untuk kita kurangkan kesilapan kita dan juga sebenarnya mengetahui apa fokus pada soalan tu. Dan sentiasa semak jawapan. Kadang-kadang ada pelajar ni dia dah habis awal tau Wani bila jawab. Jadi ambil kesempatan ataupun peluang yang ada masa yang berbaki tu untuk semak balik jawapan. Dan sudah tentu saya rasa bila dia banyakkan buat latihan, Wani pun sebut daripada tadi kan, memang akan membantu sebenarnya pelajar-pelajar kita ni untuk menjawab dengan lebih baik. Jangan lupa juga sentiasa tanamkan keazaman yang tinggilah dalam diri untuk buat yang terbaik. Sentiasa ada rasa percaya pada diri sendiri bahawa sains tu tak susah, sains tu boleh dapat A sebenarnya, dan akhir sekali kita serahkan diri ataupun bertawakallah dengan apa yang kita dah usahakan, sesuai dengan apa yang kita dah buat dan kita dah usahakan dengan guru dan juga dengan rakan-rakan. Okay? Selamat maju jaya buat semua calon SPM 2020. Dapatkan A untuk sains. Tak susah. InsyaAllah itu akan membantu mencantikkan lagi keputusan SPM anda nanti. Ya, itu dia serba sedikit pesanan daripada guru cemerlang ya rakan-rakan semua. Dan sains ini merupakan mata pelajaran yang wajib diambil dan sangat rugi kalau anda tak mengambil input yang telah diberikan oleh Cikgu Hilmi sebentar tadi, sebab memang sangat membantu dengan segala perkongsian yang telah disediakan, dan Wani harap anda semua dapat menggunakan sebaik mungkin dan dapat mengaplikasikan segala teknik dan tips yang diberikan dalam kertas peperiksaan Sains 2 akan datang nanti. Jadi Wani nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hilmi kerana sudi meluangkan masa bersama kami semua dan pelajar untuk menjawab kertas Sains 1 dan 2 dan untuk skor dengan markah yang cemerlang. Jadi kita jumpa pada episod akan datang dalam Breakout at Didik TV bersama saya, hos anda, Wani Carey. Jumpa lagi!